Apa yang dia maksud dengan penghinaan? Okey, kita dah tahu tapi kita nak tengok apa Imam Ghazali kata yang dikatakan penghinaan. Okey. Menganggap rendah. Okey. Menganggap rendah darjat orang lain. Artinya kita rasa dia tu alah dia tu sesiapa. Okey, okey. Mi pernah jumpa bos, okey. Minta maaf lah, ini bukan cerita ngumpat tapi mengambil peristiwa, okey. Jadi ada majlis lah makan kan, ada makan durian ke makan buah kita ingat ni. Jadi tengah makan dengan bos, lalulah dia punya budak-budak. Kenapa tak panggil dia orang sekali? Alah, itu kerana I je. Itu budak-budak I je. Aduh. Dia tak tahu tanpa budak-budak tu, cara dia cakap tu macam budak tu besar semut je. Dia jadi bos ingat besar sangat ke? Tak ada orang bawah tu, orang bos tu entah mana pergi pun. Bos hantar fax pun tak tahu. Ini kita nak hantar email pun tak tahu. Nak balas email pun tak tahu. Itu jadi bos. Jangan sombong sangat. Jangan pandang rendah. Maknanya kita kata kita nak menganggap orang tu rendah dari kita. Biarpun pangkatnya rendah, tapi tarafnya di mata Allah belum tahu. Sebab itu wali Allah itu Allah sembunyikan. Kita tak tahu dia wali Allah. Orangnya nampak simple je. Nampak pendiam je. Nampak tak ada apa-apa. Tengok meninggalnya. Ya Allah. Husnul khatimah. Meninggal dalam sujud. Meninggal dalam solat. Meninggal dalam keadaan bagi sedekah. Meninggal di masjid. Meninggal di Masjidil Haram. Meninggal di Allahu Akbar. Tengah buat baik. Ni kekuatan itu. Husnul khatimah itu. Kita nak wali-wali Allah tu Allah sembunyikan supaya tak tahu. Sebab itu jangan tunjuk-tunjuk ala waraknya. Jangan. Okey? Malah kita katakan berzikir dengan tasbih itu pun macam nak nunjuk-nunjuk juga. Sebab itu Nabi kata yang terbaik berzikir bilangnya pakai jari. Sebab tak ada yang nampak. Okay? Tapi kalau baca umi orang tua sikit ni, pakai jari terus tidur jawabnya. Kita nak tasbih tu kita rasanya. Tapi niatkan ya Allah itu aku berkata niat berpegang pada tasbih. Aku berniatkan dia nak jumlah supaya aku jangan rasa puas. Tahu berapa jumlahnya. 150. 30 dan sebagainya. Okey. Kemudian kita kata, satu tadi kata apa? Untuk menganggap rendah. Orang tu tak rendah. Di mata kita jadi rendah. Okey. Orang yang mulia itu, dia tetap mulia, tetap tinggi walaupun kita hina dia 4 lori. Okey. Walaupun kita katalah seburuk sama macam air longkang pun. Dia tetap hina di mata Allah. Sebab itu kita kata, jangan hina orang kerana kemungkinan dia lebih mulia dari kita. Maka apa makna penghinaan? Bila dia berniat untuk merendahkan orang itu. Tapi yakin dan percaya, orang yang merendahkan orang itu jauh lebih rendah daripada orang yang nak direndahkan itu. Kadang-kadang lagi banyaknya orang rendahkan, lagi tinggi dan tinggi dan tinggi dia naik. Sebab itu kita kata kalau satu dunia orang nak jatuhkan kita, tapi Allah kata naik, tetap naik. Satu dunia orang nak angkat kita, walaupun satu dunia nak angkat tapi Allah kata jatuh. Okey, ini kekuatan yang nak dipakai. Jangan nak merendah-rendahkan orang dengan harapan orang itu akan jatuh rendah. Tak. Okey. Kemudian kita kata bertujuan untuk apa? Untuk meremehkan. Alah dia tu. Alah. Tak payah jemput pun tak apa. Dia makan kat belakang je dah. Tak payah ke depan. Dia tu kerana kecil je. Dia tu orang saya je. Dia orang tu assistant saya je. Wah. Okay, meremehkan atau mengungkit keburukannya dan kekurangannya. Dia bukan boleh harap sangat. Kalau air tak ada, semua naik kepala. Jangan. Okey, keburukan dan kekurangan dengan cara menjadikannya sebagai bahan ketawa. Okey, kalau anak nak buat air ni kalau tak ada air, semua orang jadi kucing Okey, kalau air ada semua orang jadi tikus. Jangan berlagak sangat, okey? Atau nak dijadikan bahan ketawa, bahan ngelawak-lawak. Tahu tak orang ni air ni dia begini. Allah, mi pernah siap usaha bercerita. Masa minggu setiap usaha lama-lama dah lah dulu ada seminar setiap tahun untuk minggu setiap usaha. Maka bila mintanya apa perasaan anda lepas dari pejabat, bahagia sangat. Okey,
supaya bos tu faham, supaya bos tu baru tahu rasa dia nak hantar email tak tahu nak buka email, tak tahu nak hantar fax tak tahu. Wallahu akbar. Okey, dia tetap bos tau. Gaji kita payslipnya dia yang tanda tangan. Oleh itu sekali lagi kita kata sebagai bahan ketawa, kemudian cara ini ada kalanya dengan meniru-niru percakapan. Kata dia macam ni, meniru percakapan orang itu dengan tujuan untuk menganggap dia itu rendah, ataupun kita kata meniru perbuatan-perbuatannya. Awak ni tahu tak, awak ni, dia lawak-lawakkannya perbuatan itu, dan ada kalanya dengan cara isyarat. Itulah bos kita. Macam besar sangat, macam hebat sangat, macam isyarat dia, isyarat benci, ataupun dengan apa-apa yang menunjukkan ke arah tersebut. Ke arah apa? Ke arah penghinaan, ke arah merendahkan, ke arah membuatkan dia keji, ataupun dia tak cantik, ataupun dia buruk. Okey? Tujuan asalnya apa? Kita katakan penghinaan, tujuan asal untuk merendahkan kedudukan orang lain dan mentertawakannya, serta menghina dan menganggap remeh orang itu. Artinya tak penting orang tu. Alah dia tu ada, tak ada, tak apa. Datang tak menambah, tak datang tak mengurang. Mak oi. Istilah itu ataupun ungkapan itu merupakan yang sangat bisa. Kita ni melukut di tepi gantang, datang tak menambah, balik tak mengurang. Allahu akbar. Itu kalau orang nak merendah diri. Kita pula cakap, bos kita pula cakap, aduh, PAI tu, ada tak menambah, keluar tak mengurang. Itu maknanya dia rasa dia boleh hebat tanpa PA-nya. Jangan. Okay? Maka kita katakan dia tujuan untuk mempertawakan ataupun untuk menghina atau untuk menganggapkan dia remeh. Tak payah dipentingkan sangat, tak payah dipikir-pikirkan sangat, tak payah dihormat sangat. Itu yang dia katakan remeh. Sedangkan peringatan Allah yang bermakna kerana harus puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka. Itu tadi yang kita dah cakap dah. Artinya jangan kamu menghina orang lain kerana hendak memperkecilkan. Okey? Dan merendah-rendahkan, dicari keburukannya, dicari aksi-aksinya yang buruk, okey? Sebab soal kecil rendah itu tidak dapat ditentukan. Kita yang nak rendahkan tapi Allah nak tinggikan, dia tetap naik juga. Kita nak tinggikan tapi dia hina di mata Allah, tetap rendah juga, okey? Sebab soal kecil rendah dan atau rendah itu tidak dapat ditentukan. Mungkin orang yang sebenarnya lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi darjatnya dari orang yang menghina. Sebab itu kita kata kita cari buruk orang satu, tapi buruk kita 4. Okay? Sebab itu kita kata, kita cerita satu buruk orang, kita menhalakan jari kita, kita ada keburukannya 4. Jangan main-main senang-senang nak cerita buruk orang. Macam kita hebat sangat, macam kita pandai sangat, macam kita ni terror sangat, macam kita ni mulia sangat, macam kita ni kaya sangat, macam kita tu pandai sangat. Okay? Sebab yang paling intelligent, paling bijak, paling cerdas hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu sudah tidak ada. Okay? Sebab itu kita kata orang yang kita katakan maksum dah tak ada. Maksum makna tak ada salah. Kita yang jadi manusia biasa ni bila-bila boleh buat salah. Macam mana ada masa nak menghina orang? Hari-hari setiap masa boleh buat dosa. Macam mana nak hina orang? Sebab itu sekali lagi tadi Allah kata jangan hina orang kerana orang yang kamu hina itu mungkin lebih baik dari kamu, lebih mulia dari kamu. Terutamanya mulianya di mata Allah. Okey, kemudian dia mata Allah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah dari orang yang menghina. Okey, sebab itu menghina dianggap satu perkara yang sangat keji. Okey? Yang dilarang seperti itu tentunya terhadap orang-orang yang merasa tidak suka atau tersinggung. Orang yang tak suka dihina, semua orang tak suka, betul? Tapi kalau mengikut sahabat yang kita kata dulu kita pernah cerita, yang Nabi kata ramalkan dia atau bagi tahu pada sahabat yang lain, sekejap lagi ada pemuda calon syurga akan datang bersama kita.
Jadi calon syurga itu pemuda Ansar yang datang yang janggutnya basah air uduk dan menjenjeng selipernya di tangan kiri. Ini yang Rasmi dah cerita kemarin. Maknanya kalau begitu kita nak ambil kira. Apa sebab dia katakan calon syurga? Dia tidak pernah tersinggung dengan apa pun orang kata tentang dirinya. Dia tak pernah dendam, tak pernah marah, tak pernah sakit hati, tak pernah rasa rendah, tak pernah rasa tinggi kalau dipuji, tak pernah rasa rendah kalau dihina. Macam mana nak bina hati yang sebersih itu? Ya Allah. Walaupun tak banyak ibadah malamnya, tapi sudah Nabi ramalkan 3 kali. 3 hari berturut-turut, sekejap lagi ada calon syurga datang. Setelah lagi ada calon syurga datang untuk bersama dengan kita. Sekejap lagi ada calon syurga akan datang bersama kita. Orangnya tak banyak amalan. Bertanya apa amalan kamu? Saya tak ada banyak amalan. Tapi saya hanya nak bagi tahu, hati saya tak pernah terkait, tak pernah tersinggung, tak pernah terjejas, tak pernah heran. Kalau orang sekarang lah, aku tak heran apa dia cakap. Tidak pernah terganggu hatinya disebabkan hinaan, cacian, makian, apa pun orang buat pada dia. Ini yang kita kata hati yang bening, yang bersih. Tak heran apa orang kata-kata lah. Doktor tu laser tu lah. Laser lah. Panggil tak panggil dah. Rezeki bukan setempat. Allah, ada yang pegang rezeki kan Allah. Jangan takut orang tak suka kita. Okey je. Jangan susah hati kalau orang kata-kata lah. Teruk lah dia tu. Jangan main-main. Sebab kita tak tahu pun diri kita ni. Teruk ke tak teruk. Kita katalah teruk tak apa. Tapi kita minta ampun dengan Allah. Okay, kadang-kadang orang kata buruk pada kita tu untuk cermin kita. Jangan bangga pula. Mana ada. Kita tak ada macam awak cakap betul. Kita baik lah. Mengaku baik pun masalah je kak. Sebab kita tak tahu baik ke tak baik. Yang tahu baik setelah kita buat baik ke tak. Kadang-kadang buat baik tapi orang pandang tak baik. Tak baik juga jadinya. Kadang-kadang yang buat tak baik tu pula nampak baik. Letih lagi. Kerana penilaian manusia itu tidak pernah sama. Penilaian manusia itu tidak pernah menggunakan satu dasar yang sama. Apa prinsip yang dipakai untuk nak nilai orang? Siapa kita nak nilai orang? Ya Allah, hebat macam mana kamu disanjung manusia. Tapi kalau Allah tak sanjung, kosong mo. Okey, sebab itu carilah redha Allah, carilah sukanya Allah, carilah apa yang kalau orang kata tu ya Allah syukur alhamdulillah. Macam cerita seorang ulama di bulan puasa, okey, dia teringin nak berbuka dengan kurma muda, kurma segar. Minta ingat nama ulama tu. Okey. Akhirnya dia bawa dia jenjeng lah dari pasar jenjeng. Anak dia kata, "Oh, tak iman tak puasa." Dia bawa kurma. Dia bawa kurma lah. Budak-budak kan? Okey. Mengajar ulama itu, ya Allah, kurma ini membuatkan aku dapat cacian. Kurma ini membuatkan aku dapat cacian. Kamu mari sini. Mari sini aku bagikan kurma ni. Dia bagi, dia sedekahkan semua kurma tu. Tak jadi berbuka dengan kurmanya. Kurma yang dia beli sebab kurma itu dia dapat cacian. Kurma itu dia dipandang tak cantik. Tak ada marah dah. Terima kasih banyak tegur pakcik. Kalau tak tegur jadi rasanya kakak jenjeng lah. Sebab itu kalau bawa makanan jangan tayang-tayang kat orang. Kerana hati orang berkata-kata. Entah dia teringin. Entah dia rasa ya Allah. Sebab kalau bawa makanan sembunyi-sembunyi lah. Pakailah plastik yang tak terang. Plastik yang kita katakan plastik. Orang tak tahu apa di dalamnya. Okay. Supaya kita kata hati kita tidak terdetik benci, sakit, dendam. Kuat tak? Boleh tak buat? Kita bawa anak dengar mak tu memang. Aduh. Cakap apa? Memang apa? Wah, angin satu badan. Maka lisan yang buruk adalah lisan. Kamu apa tahu? Kamu budak kecil lagi tu tak? Oh, belum tahu. Kita pun tak tahu apa anak tahu. Anak pun tak tahu apa kita tahu. Ini mak tahu dulu makan garam. Aduh, mak makan garam je. Anak makan burger.